Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Zahid dan rakan saya Amir Azul Kail akan membentangkan tentang kajian kes sejarah kami yang bertajuk Kesungguhan Pemimpin Berusaha Menuntut Kerajaan Sendiri. Pendahuluan. Tajuk kajian pilihan raya, tema Kesungguhan Pemimpin Berusaha Menuntut Kerajaan Sendiri. Pernyataan masalah kami. Pilihan raya merupakan asas berkerajaan sendiri dan memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. Buktikan mengenai tindakan pemimpin dalam usaha menuntut kerajaan sendiri. Objektif kajian. Yang pertama, menyatakan rundingan yang dilakukan sebelum berlakunya pilihan raya umum. Yang kedua, menyenaraikan proses-proses dalam pilihan raya Perundangan Persekutuan 1955. Yang ketiga, membincangkan mengenai pilihan raya awal di Sarawak dan Sabah. Kaedah kajian. Yang pertama, kaedah media. Melayari internet bagi mendapatkan maklumat mengenai kepentingan pilihan raya. Yang kedua, kaedah perpustakaan. Menyelidik tentang rundingan sebelum pilihan raya umum, proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 dan pilihan raya awal di Sarawak dan Sabah. Yang ketiga, kaedah soal selidik. Kami telah mendapatkan 10 responden untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan tema kajian. Dapatan kajian. Rundingan sebelum pilihan raya umum. Jawatan kuasa pilihan raya dibentuk dengan 46 orang ahli. Jawatan kuasa pilihan raya mengeluarkan bentuk penyata susunan MPP yang dinamakan bentuk A dan bentuk B. Bentuk A dan bentuk B mempunyai seorang speaker, 3 ahli yang dilantik, 11 orang wakil negeri, 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu, 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti dan 2 orang ahli rasmi sebagai setiausaha pertahanan dan setiausaha ekonomi. Tempoh pilihan raya persekutuan bagi bentuk A diadakan tidak lewat dari bulan November 1954. Bentuk B pula tidak menetapkan tarikh atau masa tertentu untuk pilihan raya. Tunku Abdul Rahman dapati perikatan memilih bentuk A, sedangkan jawatan kuasa pilihan raya memilih bentuk B. Rombongan pemimpin-pemimpin ke London bertujuan menyatakan hasrat menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Mereka adalah Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock, T. H. Tan dan Dato' Abdul Razak Husin. Tunku Abdul Rahman berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Lyttelton, iaitu setiausaha tanah jajahan British di London. Namun begitu, rundingan tersebut masih gagal menjayakan hasrat Tunku Abdul Rahman untuk mendapatkan 3/5 ahli melalui pilihan raya. Akhirnya, bilangan ahli MPP yang dipersetujui untuk dipilih melalui pilihan raya sebanyak 52 orang. Perkara ini dipersetujui oleh pihak British dan Parti Perikatan yang diwakili oleh Tunku Abdul Rahman. Dapatan kajian. Proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Yang pertama, Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya pada 26 April 1954. Yang kedua, rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan pada bulan Ogos 1954. Yang ketiga, pendaftaran pengundi mulai 18 Oktober 1954 di seluruh tanah Melayu, manakala di Terengganu bermula 29 Oktober 1954. Syarat untuk menjadi pengundi. Yang pertama, warga negara Persekutuan Tanah Melayu, berumur 21 tahun ke atas dan individu yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu dari tarikh 17 Oktober 1954 atau 28 Oktober 1954 bagi negeri Terengganu layak untuk memohon sebagai pengundi. Yang keempat, penamaan calon pada tarikh 15 Jun 1955. Syarat untuk menjadi calon. Warga negara Persekutuan Tanah Melayu berumur 21 tahun ke atas, telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon dan berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Yang kelima, kempen pilihan raya selama 45 hari. Yang keenam, mengundi pada tarikh 27 Julai 1955. Yang ketujuh, peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan. Dan yang terakhir, pengumuman keputusan. Seterusnya untuk dapatan kajian ketiga mengenai pilihan raya awal di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, pilihan raya tempatan pertama diadakan pada 1956. Pilihan raya tempatan ini adalah untuk persediaan awal ke arah berkerajaan sendiri, dan pilihan raya diadakan di 2 kawasan yang berbeza, iaitu di Kuching Municipal County KMC dan Sibu Urban District County CUDC.
Kemudian di Sabah pula, pilihan raya pertama diadakan pada 16 Disember 1962. Sebanyak 118 kawasan ataupun wad telah dipilih. Kemudian pilihan raya ini dijalankan oleh Setiausaha Kolonial bagi Kerajaan Tempatan selaku penguasa pilihan raya. Seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan dan calon di 53 kawasan menang tanpa bertanding. Dan di atas terdapat keputusan pilihan raya di Sabah pada 16 Disember 1962. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam tajuk ini ialah kesimpulannya, pilihan raya di Malaysia yang mengaplikasikan konsep demokrasi sejak tahun 1955 perlu diteruskan oleh kerana keadilan yang dapat dicapai antara rakyat dan pemimpin. Hal ini kerana rakyat bebas mengundi pemimpin pilihan mereka sekaligus mengundi kerajaan yang akan mentadbir negara. Kemudian rakyat juga selamat dan tidak didedahkan kepada orang ramai sebagai langkah keselamatan. Semua rakyat yang sudah layak untuk mengundi perlu melibatkan diri supaya kestabilan politik negara dapat berkembang maju. Rakyat semestinya perlu mengundi dengan bijak kerana pemimpin yang diundi rakyat adalah masa depan negara kita. Terdapat beberapa lampiran yang disediakan kami, antaranya keputusan daripada pilihan raya pada 1955 di seluruh tanah Melayu dan sedikit gambar ketika berlangsungnya pilihan raya pertama di Malaysia. Di sini juga terdapat beberapa keputusan pilihan raya mengikut negeri, kaum dan parti-parti yang menyertai pilihan raya. Borang soal selidik. Hari sekali, rujukan yang kami gunakan untuk menjayakan kajian kes ini adalah: pertama, menggunakan buku iaitu buku teks sejarah tingkatan 4. Kedua, akhbar melalui akhbar berita harian. Dan ketiga, melalui internet. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.